Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cari hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami dan rasul kami. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau, seluruh ahli jawatan kuasa surau, para imam, bilal, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, setinggi syukur lagi kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat kekal berada di rumah Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini mengundang berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menjadi bekal kepada kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seminggu dua ni kerek sikit saya mari ceramah sini. Tuan-tuan tengok muka ni lagi, tuan-tuan kata kebetulan ada ceramah umrah 2 kali, jadi kerek mari. Dan mari dia kerek mari, dan dak mari 6 bulan dak mari. Pas tangguh. Pengalaman lepas-lepas gitulah, kalau kerek-kerek mari ni, lepas ni tak tahu lah. Takut 6-7 bulan pula baru siapa. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sekarang berada di bulan Rejab. Biasanya bulan Rejab, kebanyakan ustaz-ustaz ataupun pengkuliah dia bercakap tajuk Isra' dan Mi'raj. Jadi untuk malam ni saya tidak berhajat untuk bercakap berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, dan kemungkinan ustaz-ustaz lain dah banyak sentuh berkait dengan Isra' dan Mi'raj. Dan insya-Allah untuk malam ni saya akan sambung kembali kuliah saya yang bulan lepas. Tajuk dia bulan lepas yang kita dah habis gitu. Orang puang, orang lelaki saya tak mau tanya, dia tak tahu. Tajuk dia bulan lepas orang puang. Bab benda yang saya dah habis gitu. Dah ingat juga. Bab jenazah tak? Bab jenazah baru separuh waktu tu berkait dengan asas-asas berkait dengan pengurusan jenazah. Jadi kalau orang puang pun tak tahu, orang lelaki pun lagi tak tahulah. Sebab saya nak tanya orang lelaki saja, hari Jumaat baru ni tajuk dia khutbah. Kata dah mau tidur baru ni. Tak tahu khutbah. Jangan tanya saya dah ingat kok. Tu tanya tu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bulan lepas saya dah sebut beberapa perkara berkait dengan benda yang asas yang perlu kita tahu berkait dengan pengurusan jenazah. Jadi jenazah ni saya ulang yang bulan lepas sikit, laju-laju sahaja secara ringkas. Jenazah ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab, saya khabar dah pada bulan lepas, dalam bahasa Arab dia panggil jinazah ataupun janazah. Jinazah ataupun janazah. Kita bahasa Melayu kita ambil yang tengah-tengah, ia jadi jenazah. Kalau kita lah. Jadi tuan-tuan, kita semua berkait dengan pengurusan jenazah, kita semua terlibat. Tak kira lah anak kita mati, isteri kita mati, suami kita mati, kita terlibat. Walaupun bukan secara langsung, kita semua terlibat dengan pengurusan jenazah.
Dan kita kena ingat tuan-tuan, apabila kita dengar berkait dengan pengurusan jenazah, yang nombor satu yang pasti kita ingat, nombor satu yang perlu kita ingat ialah satu saat nanti kita juga akan jadi jenazah. Di atas dunia kita sembahyang ke jenazah, kita mandi jenazah, kita tanam jenazah. Akan tiba satu saat nanti kita pula akan dimandikan, kita pula akan disolatkan, kita pula akan ditanam. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat satu saat nanti kita juga akan jadi jenazah. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Thumma ilaina turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Ingat tuan-tuan, satu saat nanti kita akan kembali kepada Allah untuk terima balasan. Kalau kita banyak amal kebaikan, kita dapat balasan yang baik. Kalau kita banyak buat kejahatan, kita akan dapat balasan yang buruk. Jadi tuan-tuan, akan tiba satu saat nanti kita akan kembali kepada Allah untuk terima balasan. Satu saat tu bila? Satu saat tu sangat-sangat hampir dengan kita. Allah kata dalam Al-Quran, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajal. Jadi tuan-tuan ingat, sangat-sangat kita ni sangat-sangat dekat dengan kematian. Jadi yang bincang pada bulan lepas, sebelum buat 4 perkara kepada jenazah, sebelum tu apabila ada orang meninggal, yang mula-mula sekali kita kena buat apa tuan-tuan? Kalau ada orang meninggal, kita ada pada waktu tu, kalau orang tu meninggal dalam keadaan mata terbuka, kita kena buat apa? Kita kena tutup mata jenazah tu. Yang ni yang bincang yang bulan lepas. Dan pastikan jenazah, pastikan orang tu memang dah meninggal baru kita tutup. Jangan tengah nazak kita tutup dah. Macam saya khabar bulan lepas, kalau kita tengah nazak kita tutup dah, mayat tu dah jadi mati. Tahu tak sebab apa? Sebab dia tahu dah kita nak bahang pitih dia awal. Jadi dia tak mau mati lah. Jadi kita tutup biar dia mati dulu. Yang kedua, kita kena selimutkan jenazah, tutup dengan kain. Dan yang ketiga, perbanyakkan kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu secara ringkas yang bulan lepas. Dan bulan lepas juga saya dah sebut di sini berkait dengan mandi jenazah. Kewajipan ataupun fardu kifayah yang pertama yang perlu kita buat kepada orang mati ataupun kepada jenazah ialah kita mandi. Apabila kita nak mandikan jenazah, ingat sebut mandi jenazah bukannya sekumpulan orang yang diuruh pergi mari tu, tidak. Anak kita mati, suami kita mati, isteri kita mati, adik-beradik kita mati, kita akan mandikan mereka. Kita akan terlibat sekali. Ketika nak mandikan mereka tuan-tuan, kita tidak perlu niat. Hanya sunat sahaja kita untuk niat mandikan jenazah. Dan dalam masa yang sama kita tidak wajib untuk wudukkan jenazah. Wudukkan jenazah hanya sunat sahaja. Adapun kalau nak wudukkan jenazah, silakan, tak ada masalah. Tapi jika nak wudukkan jenazah, kita wajib kena niat. Dan ketika mandi yang penting sekali satu sahaja, ialah air kena rata ke seluruh badan. Tu sahaja yang wajib. Okey, tu dah selesai pada bulan lepas. Dan yang kedua, saya dah juga bercakap sikit pada bulan lepas. Yang kedua, selepas siap mandi, kita buat apa yang kedua? Lepas mandi buat amdah? Ajak pergi jalan. Lepas mandi kita kafankan jenazah. Kafan ringkas sahaja saya nak bercakap, sebab malam ni saya nak fokus kepada solat jenazah. Ada banyak hukum hakam berkait dengan solat jenazah. Okey, yang kedua ialah kafan. Kafan ni tuan-tuan, biasa kita tengok orang kafankan jenazah dengan kain warna apa? Kain warna putih. Sebab apa orang buat kain warna putih? Tak buat kain warna lain. Contoh, kita atas dunia ni kita berakhir sangat warna merah. Contoh, kereta warna merah, pinggang warna merah, baju warna merah, rumah warna merah. Boleh tak nak mati lagi nak warna merah hetek kafan? Nak tengok warna merah juga alam kubur, Ustaz. Dok tengok warna merah dok tenang. Jadi nak duduk alam kubur nak warna merah juga. Boleh tak nak kafan dengan kain kafan warna merah? Boleh tak? Boleh tak
Tuang-tuang tidur awal seumur. Boleh tak warna merah? Boleh. Dia tak kisah warna benda-benda. Putih sunat saja. Nabi sebut dalam hadis, albasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian kamu yang putih. Ni, tak kait dengan kafan lagi ni. Nabi kata secara umum, pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Kerana itulah sebaik-baik pakaian. Kita tuan-tuan, baju kita biar banyak warna putih. Bukan maksud saya semua baju warna putih. Bukan. Adalah beberapa baju yang warna putih. Ada jubah warna putih. Ada baju Melayu warna putih. Warna putih tu warna yang sebaik-baik pakaian. Dan Nabi kata apa lagi? وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. Dan kafankanlah mayat dengan kain putih. Dan ulama' kata suruhan Nabi ni dengan makna sunat kafan dengan warna putih. Ataupun afdal dengan kain berwarna putih. Dan yang wajib setengah pendapat ulama' kata kafankan mayat yang wajib ialah kita tutup seluruh aurat dia. Dan ada pandangan mengatakan kena tutup seluruh tubuh walaupun bukan aurat. Ni berkait dengan kafan ringkas sahaja. Sebab kafan ni tuan-tuan dia kena kursuh. Maksud saya dia kena tunjuk cara kafan macam mana. Yang tu saya sendiri pun bukan pakar lah dalam bidang. Cuma dari segi kewajipan tu sahaja yang asas yang perlu kita tahu. Dan yang ketiga yang wajib kita buat kepada jenazah ialah selepas siap kafan kita kena solat. Dia rasa malam ni padang habis bab solat aja malam ni banyak hukum hakam berkait dengan solat. Sebut je solat jenazah tuan-tuan, kita kena ingat pahala yang sangat besar bagi orang yang solat jenazah. Pahala sangat besar sehingga Nabi kata dalam satu hadis, man shalla ala janazah falahu qirat fa in syahida dafnaha falahu qiratan al qirat mithlu Uhud. Nabi SAW kata apa? Sesiapa yang solat jenazah maka baginya satu qirat. Dan sesiapa yang ikut kebumikan jenazah maka baginya qiratan, 2 qirat. Al-qirat mithlu Uhud. 1 qirat bersamaan dengan sebesar bukit Uhud. 1 qirat. Nak kabarnya pahala orang solat jenazah dia dapat pahala sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan tahu tak bukit Uhud ni besar mana? Besar tuan-tuan. Bukit Uhud ada mana? Ada Mekah ke Madinah? Ada mana? Bukit Uhud ada Mekah ke Madinah? Pada Kemuting. Jauh sangat. Pada Kemuting mana ada bukit Uhud? Ada bukit lain pada Kemuting. Tuan-tuan, panjang dia lebih kurang 6 km. Kita bayangkan kita sembahyang jenazah, kita dapat emas sebesar bukit Uhud. Berebut orang sembahyang jenazah. Tapi sekarang ramai orang, malah aku pergi sembahyang jenazah. Dengar kawan mati, perjalanan setengah jam nak pergi. Biar jauh malah sembahyang jenazah. Nabi kata siapa yang solat jenazah baginya satu qirat sebesar bukit Uhud. Pahala yang dia dapat. Dan saya pernah khabar dah sebelum ni, kalau kita nak orang ramai solat jenazah kepada kita, maka ketika hidup, kita dahulu yang kena bersungguh untuk solat jenazah ke orang. Apabila kita mati nanti, orang juga akan bersungguh untuk solat jenazah kepada kita. Bahkan Nabi kata apabila semakin ramai orang solat jenazah, maka semakin baik. Sehingga cukup bilangan-bilangan tertentu, kalau ramai sehingga orang tu akan dapat syafaat. Ni Nabi sebut dalam hadis. Sebut tentang Bukit Uhud tuan-tuan, saya teringat satu hadis lain, bukan kait dengan jenazah ni. Tuan-tuan pun tahu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Innar rajula min ahlin nar la ya'dhumu lin nar hatta yakuna ad-darsu min adrasihi ka Uhud. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya penghuni neraka tuan-tuan, apabila Allah masukkan dia ke dalam neraka, Nabi cerita dalam hadis, gigi geraham ahli neraka sebesar bukit Uhud. Gigi geraham sebesar bukit Uhud. Kalau gigi sebesar bukit Uhud, badan besar mana agak-agak? Nabi tak cerita pasal badan. Nabi khabar gigi geraham dia sebesar bukit Uhud.
Betapa ahli neraka tuan-tuan, badan dia, Allah besarkan badan dia. Sebab apa tuan-tuan Allah besarkan badan dia? Supaya kulit lagi banyak. Dan apabila kulit lagi banyak, maka semakin sakit. Kita kena bakar kat kulit yang sedikit dengan kena bakar kulit lagi banyak daripada yang sedikit. Yang kena lagi besar lagi banyak, semakin sakit. Begitulah seksaan kepada ahli neraka. Allah murka kepada mereka, Allah menyeksa mereka, Allah besarkan badan mereka sehingga kan gigi geraham sebesar bukit Uhud. Maknanya badan mereka ni sangat-sangat besar. Itu berkait dengan bukit Uhud. Solat jenazah ni tuan-tuan. Kalau solat fardu yang kita semayang ni, dia ada berapa rukun? Solat fardu ni berapa rukun? 13. Solat jenazah ada berapa rukun? Orang lelaki berapa rukun? Tahu tak ustaz? Itu yang ada mayang ikut orang gitu lah ustaz. Berapa rukun lah ustaz? Baharambang orang takbir tu takbir tek. Orang tehah kita tehah. Tak tahu mana rukun, tak tahu mana sunat. Solat jenazah ada 7 rukun. Ingat kita kena tahu benda ni. Orang puan pun kena tahu benda ni. Sebab apa? Solat jenazah dituntut untuk semua orang sembahyang. Kan dok mayang kan tiba-tiba pergi umrah, tu imam bangun mayang jenazah, dok uti dak baca benda. Saya jumpa seorang tuan-tuan. Sampai Mekah kan tu imam kan biasa kat Mekah setiap kali lepas solat fardu ada solat jenazah. Lah kali mula-mula sampai tu mayang jenazah, dia mari jumpa saya, dia cerita jemaah saya lah pada waktu tu. Ustaz, kita pertama kali mayang jenazah ni. Dah tadi baca benda masa tu imam setiap kali takbir. Dok baca benda ustaz. Dok tahu. Sebab dok pernah mayang jenazah. Di kat Mekah ada mayang jenazah. Sebab dekat Malaysia pun kita kena biasakan diri untuk solat jenazah. Okay, rukun yang pertama apa? Ketika solat jenazah, rukun yang pertama ialah kita kena wajib berdiri bagi yang mampu. Itu rukun. Solat jenazah dia macam solat fardu, dia wajib berdiri. Kecuali darurah. Solat fardu kita wajib berdiri kecuali darurah. Tapi kalau solat sunat wajib berdiri ke tidak? Solat sunat tak wajib berdiri. Kita semayang sunat tuan-tuan, lepas mayang syak, kita malas nak mayang, rasa dok-rok dah. Kita boleh semayang duduk. Ataupun kita gagah, kita nak duduk. Tak ada masalah. Solat sunat boleh duduk walaupun mampu berdiri. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita malas sangat nak semayang sunat, sama ada solat sunat tahajud ke, solat sunat qabliyah ke, solat sunat ba'diyah ke, solat sunat duha ke, kalau malas sangat nak semayang, baik semayang duduk daripada dok semayang teguh. Kalau malas sangat, tu untuk solat sunat. Walaupun kita mampu berdiri, tapi kita malas, baik semayang juga, semayang duduk. Semayang duduk renyang je. Tapi semayang duduk ni Nabi kata apa? Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang solat berdiri, ni untuk solat sunat. Solat berdiri tu yang paling afdal. Dan barang siapa yang solat duduk, dia dapat separuh pahala daripada solat berdiri, Nabi kata. Pahala separuh. Daripada tak dapat teguh, baik dapat pahala separuh. Solat sunat ni tuan-tuan, dia lebih luas. Solat sunat. Semayang terawih boleh duduk. Dok rok sangat. Daripada dok mayang terus, mayang duduk. Tuan-tuan dengar benda ni malam ni, terawih tahun ni, jangan duduk tuan-tuan. Siang tu imam. Lah kali tu imam pusing, tu imam dok pusing belakang. Wisalang bangun. Tiba-tiba tu imam rasa nak tengok belakang. Kali duduk belaka tuan-tuan. Lah kali pas ketua imam duduk. Jadi orang lain duduk, sah tak duduk, sah tak ada masalah. Untuk semayang sunat tak ada masalah. Semayang sunat ni tuan-tuan, dia luas. Dia tidak macam sembahyang fardu. Bahkan ada riwayat tuan-tuan, solat sunat, kalau kita susah nak ikut kiblat, tak perlu ke arah kiblat. Kita semayang sunat dalam kereta, semayang sunat atas motor, boleh tak ada masalah. Tiba-tiba bulan puasa, contoh. Bulan puasa lepas semayang syak, dah nak mayang terawih, tiba-tiba ada kecemasan. Orang telefon kena pergi ke KL terus daripada Terengganu. Kena naik, dia ada motor saja. Memang orang alik KL naik motor. Maka atas motor tu dia semayang terawih. Ada masalah naik motor semayang terawih atas motor. Dah nak akad takbir mana ustaz? Tuan-tuan jangan akad tangan. Belanggar tuan-tuan, mapuh terus.
Takbir hak wajib apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Sambil bawa motor, sambil baca Fatihah. Baca Fatihah. Baca. Rokok sujud, gerak sikit. Kalau rokok, turun sikit badan. Sujud, turun sikit lagi. Jangan sujud dalam raga. Sujud dalam raga mati kali kedua. Boleh buat benda tu. Kita kalau orang yang kuat beramal ibadah, jenis dalam kereta, dalam atas motor, kita boleh semayang. Untuk solat sunat lah, semayang fardu, kita kena berhentilah. Sebab kita mampu untuk berhenti di mana-mana. Solat sunat tak ada masalah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau lesen kita mampu. Ni satu cara. Lesen kita mampu, tiba-tiba polis buat Roblox. Kita sampai kat polis, kita memayang. Lesen. Kita baca Fatihah. Ar-Rahmanur-Rahim. Maliki Yawmiddin. Polis pun kata, bodoh ya tu. Panah hati. Dah memayang tuan-tuan. Mana boleh kaca kita memayang. Dia memayang sungguh. Jangan memayang tipu. Lalu lesen mampu. Jadi selamat. Boleh lepas. Sah semayang tu. Bukan nak suruh waktu nak wi contoh. Sah semayang tak ada masalah. Walaupun tidak menghadap kiblat. Dah ustaz nak wi salang mana atas motor? Wi salang tak wajib kita paling kiri kanan. Yang wajib apa? Assalamualaikum. Hak tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu sahaja. Yang wajib Assalamualaikum. Yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu kiri kanan. Saya khabar benda ni sebab apa? Contoh kita dalam perjalanan. Waktu duha. Kita nak pergi KL daripada pukul 8 sampai pukul 1. Nak berhenti. Tak ampuh nak berhenti. Takut semakin lambat. Semayang dalam kereta. Boleh buat benda tu. Kalau orang nak beribadah betul-betul. Maka dia boleh buat. Dia ambil peluang bagi, macam mana pun dia tetap cari peluang supaya dia dapat buat sesuatu yang sunat. Jadi tuan-tuan, yang pertama, solat jenazah wajib berdiri. Tidak boleh duduk. Kecuali solat sunat yang lain, yang tu boleh duduk walaupun mampu. Solat jenazah dia wajib berdiri. Yang kedua ialah niat. Setengah orang dia malas, dia tak ambil solat jenazah. Dah buat apa mudah mayang jenazah? Oh payah aku nak niat. Buat apa payah? Dah nak sebut pak takbir lagi, nak sebut ikut tu imam lagi, nak sebut mayat laki puang lagi, nak sebut nama lagi. Allah, malah aku mayang, biar aku isap okok ya tu. Daripada aku mayang. Sebab apa? Dia tak belajar. Okay, yang wajib ketika niat solat jenazah apa tuan-tuan? Ni yang paling ringkas sekali. Kita orang yang susah nak niat, walaupun bab niat ni sebenarnya dia lintasan hati. Benda tu mudah je. Cuma nak dari segi nak kita nampak yang wajib ketika niat solat jenazah apa tuan-tuan? Sahaja aku solat jenazah fardu, tu sahaja yang wajib. Tak perlu sebut lelaki, tak perlu sebut puang, tak perlu sebut ikut imam. Ikut imam tak perlu sebut dalam takbiratul ihram. Lepas settle takbiratul ihram, niat dalam hati aku nak ikut tu imam. Settle, tak ada masalah. Jadi tak perlu susah-susah. Tak perlu jadi nak takbir banyak kali lah. Sahaja aku solat jenazah fardu, tu yang sahaja yang wajib. Adapun kalau nak yang sempurna, macam mana sahaja aku solat jenazah ke atas mayat lelaki ini kalau lelaki, ke atas mayat perempuan ini kalau perempuan, kalau kanak-kanak ke atas kanak-kanak lelaki, ke atas kanak-kanak perempuan, 4 takbir, fardu kifayah, ikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau hak sempurna gini tuan-tuan, kalau orang hak jenis susah nak niat dan molek ia ulang 4 kali takbir, tu imam pun 4 kali takbir, ia baru boleh takbir pertama, tu imam wisalang. Sebab apa? Payah nak niat. Sebab apa payah? Sebab dok ngaji hak mana hak wajib. Jadi hak paling ringkas sekali sahaja aku solat jenazah fardu ataupun fardu kifayah. Tadi yang paling ringkas sekali. Tu sahaja niat. Sebab apa kita kena tahu benda ni apabila nak ajar anak-anak kita semayang jenazah. Kalau tuan-tuan perasan orang mayang jenazah, budak-budak dok ramai semayang. Tuan-tuan perasan dok mayang jenazah, budak-budak dok ramai, budak-budak yang balik dah lah, maksudnya tingkatan 1, tingkatan 2 je pakat dok semayang. Sebab apa? Dok pandai mayang jenazah. Sebab apa? Dok ingat doa. Sebab apa dok ingat? Sebab orang ajar dia hak susah. Orang dak ajar hak wajib sahaja. Kita kena tahu yang wajib sahaja. Yang sunat kena baca juga, tapi kita kena tahu yang mana yang wajib supaya mudah kita ajar budak-budak nak semayang jenazah. Bukan setakat budak-budak, orang-orang tua hak baru nak belajar mayang jenazah, dia akan jadi lebih mudah. Okey, yang pertama wajib berdiri. Yang kedua niat. Niat serengkah-rengkah niat yang tadi. Okey, lepas niat dalam takbir yang pertama Allahu Akbar, ada 4 takbir yang wajib. Lepas takbir yang pertama tu, sekali dengan niat tadi tu, Allahu Akbar. Lepas takbir yang pertama, kita kena baca apa? Baca?
baca Fatihah. Ni semua orang tahulah bacaan Fatihah. Lepas takbir yang pertama, Allahu Akbar untuk imam takbir. Kita pun takbir kalau mayang jemaah. Maka kita pun baca Fatihah. Ni tak ada masalah. Semua orang ingat Fatihah. Okay, satu lepas takbir yang pertama, imam pun takbir yang kedua, Allahu Akbar. Kita pun takbir, Allahu Akbar. Lepas takbir yang kedua baca apa tuan-tuan? Selawat. Kita baca apa? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca hak mana? Hak ni. Hak saya baca tadi tu. Haji baca hak mana? Kabur dak baca hak tu ni? Hak pendek hak mana tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Yang afdal kita lepas takbir yang kedua kita baca sekali dengan selawat Ibrahimiyah. Tadi itulah saya baca. Dan sekurang-kurang selawat untuk sah solat jenazah yang mana tuan-tuan? Yang wajib. Yang wajib yang mana? Yang sebut tadi tu wajib ke sunat? Sunat. Hak wajib yang mana? Okey, yang wajib Allahumma salli ala Muhammad tu sahaja. Ringkas solat jenazah ni. Nak ajar orang baru belajar, ajar hak ni je. Lepas takbir yang kedua, yang wajib hanyalah Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ke atas Nabi, selawat ke atas keluarga Nabi tidak wajib. Sama juga dengan semayang tahiyat akhir. Kita semayang fardu tahiyat akhir. Yang wajib siapa mana? Kita baca tahiyat, kita pun baca selawat. Yang wajib siapa mana tahiyat akhir? Yang wajib hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad ia panggil sunat ab'ad. Kalau orang tinggal sunat sujud sahwi. Sebab dia sunat ab'ad. Allahumma salli ala Muhammad situ setakat yang rukun. Wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Jadi tetap kena buat tapi bukan wajib buat. Jadi tuan-tuan, yang kedua kita berselawat sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tu imam pun takbir yang ketiga. Tu imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir. Okay, lepas takbir yang ketiga kita kena mendoakan kepada si mati, mendoakan sesuatu yang berbentuk akhirat. Mendoakan sesuatu yang berbentuk dunia tidak sah. Contoh Allahu Akbar. Contoh, saya sebut dalam bahasa Melayu. Lepas takbir yang ketiga, kita pun doa kepada jenazah. Ya Allah, moga-moga tahun depan gaji jenazah naik. Tak ada kaitan tuan-tuan. Nak naik ke mana? Kerja dah. Mendoakan berbentuk akhirat. Kita baca apa? Contoh jenazah lelaki. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tuan-tuan, kalau anak kita hak baru nak belajar, dia ingat doa ni. Payah tuan-tuan. Sekali tambah pula wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, lagi dak ingat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bagi lelaki. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha bagi perempuan. Bagi jenazah yang ramai, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Budak-budak dak reti tuan-tuan. Sebab tu kita kena tahu yang mana yang wajib. Okey, dalam doa yang panjang tadi tu tuan-tuan, hak mana yang wajib kita baca untuk sah solat jenazah? Siapa mana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Siapa mana yang wajib? Kita baca siapa mana biasa? Kita baca siapa mana? Ni orang lelaki. Kita baca siapa mana mayang jenazah lepas takbir yang ketiga? Cuba baca sekali ramai-ramai. 1, 2, 3. Yang kita biasa baca. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang wajib hanyalah Allahumma ighfir lahu. Tu sahaja yang wajib. Ataupun Allahumma rahamhu. Tu sahaja yang wajib. Kita kena tahu yang wajib ni tuan-tuan supaya senang kita ajar orang yang baru nak belajar sembahyang jenazah. Ajar anak kita umur besar dah balik dah tapi tak ada sembahyang jenazah. Kita pun ajar. Lepas takbir yang ketiga sebut Allahumma ighfir lahu. Dah ustaz, laki kena Allahumma ighfir lahu, puang lahun kita tukar bimbo sekali ustaz. Tuan-tuan sebut Allahumma ighfir lahu untuk perempuan pun sah. Tapi kalau kita tahu sebutlah Allahumma ighfir laha. Tapi kalau kita tak tahu kita tukar semua
ramai sikit, maka setengah ulama kata Allahumma firlahu, dia merangkumi juga untuk perempuan. Tapi kalau kita orang tahu, orang pandai, Allahumma firlahu untuk lelaki, Allahumma firlaha untuk perempuan, untuk ramai Allahumma firlahum. Tapi bacaan yang paling afdal Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang wajib Allahumma firlahu sahaja yang wajib. Lepas tu imam pun akad takbir yang keempat, Allahu akbar. Lepas takbir yang keempat kita baca apa tuan-tuan? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang ni kita bacakan. Okey, yang wajib yang mana? Yang perlu kita baca. Yang wajib. Kita baca benda lepas takbir yang keempat. Saya tanya ni, saya takut lain ke kampung saya. Setiap kampung takut lain-lain sembahyang jenazah. Yang terlepas takbir yang keempat kita baca benda. Baca benda? Baca buku? Baca benda aja. Lepas kita salam terus. Nak menunjukkan kepada kita tiada bacaan yang wajib selepas takbir yang keempat. Tapi kalau orang ingat, baca ayat tadi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dok baca apa-apa pun tetap sah. Maka lepas settle yang tu, maka kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama yang wajib, yang kedua sunat. Tapi biasa kita akan buat dua-dualah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni sahaja solat jenazah. Ajarlah anak-anak kita solat jenazah. Kita sendiri pun sentiasalah solat jenazah. Ada dengar kematian, usaha untuk pergi untuk solat jenazah. Apabila kita bersungguh untuk solat jenazah ketika kita hidup, insya-Allah kita mati nanti, beramai-ramai orang akan berebut untuk solat jenazah kepada kita. Dan solat jenazah ni juga tuan-tuan, kita kena ingat, ada setengah orang, contoh dia terlambat mari. Mari-mari siapa-siapa mampu mutul luar, tu imam takbir yang kedua. Contoh, tu imam takbir yang baru start takbir yang kedua, dia pun Allah dak sedang semayang, dia kata. Sebab apa? Sebab tu imam takbir kedua dah. Dia masuk sekejap je kalau kita, tapi takbir kedua dah dak semayang. Sebab apa? Dak reti nak buat guana kayak gini. Ni panggil makmum masbuk mayang jenazah. Kalau kita sampai-sampai tu imam takbir yang kedua, kita masuk saf tu imam takbir yang kedua dah. Maka kita pun takbir macam biasa. Dan tu imam takbir kedua, bagi kita ni takbir pertama. Dan bacaan ikut bacaan kita. Kalau tu imam takbir yang kedua, tu imam baca selawat. Kita takbir yang pertama, tu imam yang kedua, kita yang pertama kita baca Fatihah. Kita jangan ikut bacaan tu imam, ikut bacaan kita. Jangan kita mari-mari tu imam takbir yang kedua, kita pun Allahu akbar baca Fatihah laju-laju, Allahu akbar lah kali takbir yang ketiga sama. Alhamdulillah dang juga. Waktu masa kecek kejar tu imam batal dia panggil. Kita kecek-kecek kan tu imam tengah rakaat ketiga, kita mari mayang seorang lah kali tahiyat sama dengan tu imam. Mari lewat tahiyat sekali dengan tu imam. Kena molek mari-mari tu tahiyat lalu dengan tu imam. Aku tahu pernah buat dulu. Cek-cek dulu. Jadi tuan-tuan, kalau kita lambat mari, tetap pergi semayang jenazah, ikut tu imam. Jangan kejar. Kejar batal semayang. Jadi tu imam takbir yang ketiga, kita takbir yang pertama, kita ikut bacaan kita. Tu imam ikut bacaan tu imam. Lepas tu imam wisalam, kita kena tambah takbir yang kita tak cukup. Contoh kita dan takbir dengan tu imam tengah takbir yang kedua, kita takbir yang pertama. Lepas tu imam salam, kita kena tambah satu lagi. Wajib tambah. Sebab apa wajib? Sebab dia rukun. Berbeza dengan solat hari raya. Ingat dia ada beza. Solat jenazah dia wajib tambah sebab dia rukun. Solat hari raya, kita siapa-siapa Allahu Akbar, tu imam takbir yang kenang. Kan tak mayang hari mayang raya kan 7 dengan 5 kan. 7 kali takbir rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali takbir. Kita siapa-siapa tu imam yang kenang. Kita yang pertama. Tu imam yang ketujuh, kita yang kedua. Lepas tu imam takbir yang ketujuh, tu imam pun baca Fatihah. Kita tidak sunat untuk akad takbir tambah 5 kali lagi. Tidak, sebab tu sunat hay'ah. Jangan pula tuan-tuan buat tahu tiba-tiba mari semayang lewat lah kali takbir seorang. Allahu akbar. Allahu akbar 5 kali. Nak kabur hebat ni tambah Padahal tak sunat tuan-tuan, sunat hay'ah. Tapi sembahyang jenazah dia wajib. Dan sebab itulah kalau tu imam tiba-tiba dia tertinggal takbir, dia lepas takbiratul ihram, tiba-tiba baca Fatihah tu. Tuan-tuan jangan sebut subhanallah ramai-ramai.
Sebab apa? Tak ada masalah. Tok Imam teruskan semayang macam biasa dan kita tidak perlu untuk takbir. Okey, baik. Jika tengah semayang juga, tiba-tiba kalau berlaku, yang ni pernah berlaku, ada orang pernah tanya. Tengah-tengah semayang jenazah, tiba-tiba Tok Imam ia salah takbir orang bayang jenazah 4 kali. Ia takbir yang kelima. Tangan dia gerak sekali lagi, takbir yang kelima. Patutnya we salang dah, tapi dia takbir sekali lagi. Ni kalau berlaku, ingat benda ni kita kena tahu sebelum berlaku. Apabila berlaku, padang dah aku. Nak salang ke nak ikut, nak salang ke nak ikut Pening kita tuan-tuan. Kalau Tok Imam takbir yang kelima, kita kena buat ke mana? Sah tak semayang jenazah, takbir 5 kali? Sah tak? Takbir 5 kali tuan-tuan. Apabila Tok Imam takbir lebih sehingga 5 kali, maka makmum tidak sunat untuk ikut takbir yang kelima. Tidak sunat ikut, maknanya tunggu je. Dan sebab apa tak batal takbir yang kelima tu? Sebabnya dalam hadis, Nabi dia ada sembahyang jenazah, dia takbir 5 kali. Tapi setengah ulama kata yang kuat takbir 4 kali. Sebab tu takbir 5 kali tidak batal. Dah kalau kita ikut tu imam takbir yang kelima, batal tak sembahyang? Tidak batal. Tapi mazhab Syafi'i tidak sunat untuk kita ikut takbir yang kelima. Jadi sembahyang takbir 4 kali yang terbaik. Dah kalau tu imam takbir yang kelima, kita nak buat guna ustaz, dia ada 2 cara. Yang pertama kita mufarakah, kita wisalang terus. Yang kedua tu imam takbir yang kelima, kita tunggu tu imam sehingga tu imam wisalam, baru kita wisalang. Dan kita tidak wajib ikut tu imam takbir yang kelima. Dan kalau tu imam takbir yang kelima, tuan-tuan jangan pergi sujud sahwi. Mayang jenazah sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Lebih tadi. Jangan tuan-tuan, tidak sunat untuk sujud sahwi. Kalau tu imam takbir 3 kali, kita nak buat guana. Guana. Tiba-tiba tu imam dia ingat lepas takbir yang ketiga, tu imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak buat guana. Dan kita mayak dulu tegur tu imam. Oi, 4 kali dia kata. Nak buat guana. Semayang takbir 3 kali tidak sah. 5 kali sah semayang lebih. 3 kali tidak sah. Jadi tiba-tiba contoh kalau berlaku, ni contoh dah, tiba-tiba berlaku, tu imam lepas wisalang baru sedar takbir 3 kali, maka tu imam boleh terus sambung takbir yang keempat, wisalang balik. Dan kita kalau sedar tu imam takbir 3 kali, kita jangan wisalang. Kita jangan ikut tu imam tak. Sebab tidak sah solat takbir 3 kali. Dia tetap wajib kena 4 kali. Dan ketika solat jenazah tuan-tuan, kedudukan macam mana? Okey, ingat dah kedudukan jenazah ni kita kena tahu. Lagi mak kita mati, anak kita mati, ayah yang afdal jadi tu imam. Mak kita mati, ayah kita mati, anak yang afdal jadi tu imam, bukan tu imam. Jangan pula lagi tengah-tengah nak mayang dah orang cari anak dia tu jadi tu imam. Dia tak tahu, tak pernah jadi tu imam. Lah kali pergi depan pakai jubah kapiah jadi tu imam, duduk atas jenazah tu. Apa tak tahu duduk mana. Ingat dah kedudukan macam mana tuan-tuan? Kedudukan dia orang lelaki kepala belah kiri imam, dan tu imam duduk di tempat mana? Duduk di bahagian kepala, antara kepala dengan dada. Tu tempat kedudukan dia. Kita kena tahu ni, takut tak tahu. Tapi bukan wajib, sunat buat gitu. Dan kalau perempuan, kepala perempuan di belah kanan imam, dan tu imam duduk di pinggang. Ni kedudukan tu imam. Ingat dia orang lelaki yang jadi tu imam ni kedudukan kita. Ketika anak kita mati, ketika bini kita mati, ketika ayah kita mati, kita jadi imam, inilah kedudukan kita. Dan solat jenazah ni tuan-tuan kena tahu. Solat jenazah bila paling awal sekali kita boleh buat solat jenazah? Adakah apabila kita dengar orang mati, kita terus boleh buat solat jenazah? Nak solat jenazah gaib. Contoh kita tengah lepas mayang zuhur, ada orang telefon salah seorang daripada jemaah. Ataupun lepas mayang syak, ada orang mesej. Orang mesej, contoh, Pak Pak Mak mati Pak jemaah surah kita. Pergi KL, mati kat KL. Nak tanam kat KL, dak balik sini dah. Maka kita pun khabar ke orang sini. Pak Mak baru mati lepas mayang syak. Pak Mak baru mati. Contoh, Pak Mak mati. Boleh ke tidak kita nak solat jenazah gaib?
Kan semayang jenazah gaib kan jenazah tak ada kat kita kan, dia panggil solat gaib. Solat jenazah gaib. Jenazah tak ada tapi semayang jenazah. Apabila dengar ada orang mati, boleh ke tidak kita nak solat jenazah gaib? Boleh tak Okey, syarat nak wisah solat jenazah, ingat dah, syarat dia paling kurang jenazah sudah dimandikan. Yang afdal setelah dikafankan. Maknanya kalau kita dengar ada orang mati, kita nak mayang lalu jenazah, kena tanya dulu. Kena telefon orang dindong. Jenazah mandi tak lagi? Sudah dah mandi, duk kafan. Boleh dah kita nak solat jenazah. Tapi kita telefon-telefon, jenazah mandi tak lagi? Tak lagi. Tukang mandi baru tengah mandi wajib kat rumah. Contoh, tak mandi lagi. Tukang mandi tengah mandi dia baru. Maka tidak sah untuk kita solat jenazah. Kita kena tahu benda ni. Sebab apa? Contoh mak kita, ayah kita, saudara kita mati kat Mekah. Kita betul lah ada surah dah ramai-ramai. Jangan pula, tu mati lah, kita mayang jenazah gaib lah. Tak boleh mayang gitu je. Kena tahu dulu, dia mandi tak lagi. Maka apabila dah dimandikan, dah settle mandi, maka sah untuk kita solat jenazah. Cuma yang paling afdal disebut dalam kitab, apabila jenazah sudah dikafankan. Siapa-siapa yang solat jenazah tapi jenazah tak mandi lagi baru mati, kita mayang dah jenazah, hukum dia haram. Ingat dah, haram hukum dia. Tidak boleh solat jenazah selagi jenazah masih belum dimandikan. Dan solat jenazah ni juga tuan-tuan kena ingat. Sebab setengah orang dia tak faham benda ni. Setengah orang, contoh mak dia mati. Dia naik bah. Tiba-tiba bah rosak. Asalnya dia sapa awal, dang dia sapa dalam pukul 4. Orang nak mayang jenazah lepas asar. Contoh. Maka tiba-tiba bah dia rosak. Tengah jalan. Maka orang tak boleh nak tunggu dah dia. Takut lewat. Urus jenazah pula. Maka dia pun bah rosak, siapa-siapa lewat. Siapa-siapa sudah tanang belaka dah. Dia pun khabar orang sekeliling, Allah sedihnya aku tak boleh mayang jenazah. Duk khabar ke orang, aku rosak tadi, mak aku tak boleh mayang jenazah mak aku. Ni orang yang tidak faham. Solat jenazah tuan-tuan, kalau tidak sempat, boleh solat tak dekat kubur? Boleh, solat kat kubur. Kita terlewat, kita solat kat kubur. Kan jenazah kan, badan dia menghadap ke kiblat. Orang pusing ke kiblat. Dia kita semayang menghadap kiblat, duduk belakang dia. Semayang di atas, semayang atas kubur. Sama juga macam kita sekarang ni, pergi suatu tempat, orang kabur. Ataupun kita pergi melawat orang. Kita pergi melawat orang, lepas dia mati seminggu. Contoh. Macam orang learning lah. Kita nak pergi, ada kerja penting, kawan kita mati. Kita pergi keesokan. Tuan-tuan perasan tak? Kalau orang pergi nawak orang panggil tak? Sekejap, nawak. Betul lah kan nawak kan? Pada kemutih panggil mana? Hak pergi melawat orang mati tak? Nawak lah kan? Sebab kampung saya panggil menawat. Sebab bahasa KL dia panggil menawat. Tuan-tuan, setengah orang dia pergi nawat. Dia pergi rumah orang mati. Contoh, suami Lijah mati. Dia pergi rumah Lijah, contoh. Pergi rumah tu. Sudah, sebab apa orang minta maaf lah. Ada dang marang kita, ada gitu-gitu gini. Lepas tu, wipitih dalam tong, contoh. Tu balik. Yang sebenarnya tuan-tuan, yang lebih utama, tanya mana kubur, pergi kubur solat jenazah. Orang dia hanya habis pergi rumah orang tu. Betul, bagus pergi rumah orang tu. Dah apa tak pergi mayang jenazah? Sebab gila solat jenazah tak dang. Walaupun mati seminggu dah. Setengah ulama kata, tuan-tuan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab. Dia kata apa? Boleh semayang jenazah ni sehingga 3 hari. Dan ada pandangan mengatakan boleh sehingga seminggu, sehingga sebulan, sehingga setahun. Dan ada dalam kitab, ni saya khabar ni dalam kitab Al-Um, dalam kitab Mughni Muhtaj, kitab Syafi'i, kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia kata apa tuan-tuan? Kita boleh solat jenazah selama-lamanya dengan syarat ketika jenazah mati, kita sudah dituntut untuk solat jenazah. Maksudnya ketika jenazah mati, kita sudah balik. Ni contoh dia. Kita tiba-tiba pergi rumah kawan kita. 5 tahun kita tak jumpa. Kita tak ada nombor telefon dia. Rumah kita kenal, kita pun pergi Johor cari kawan kita. Siapa-siapa kat Johor, kita pergi rumah dia, lepas tu jirang dia khabar cari siapa? Cari Mak Mak mati 5 tahun lepas. Tuan-tuan, sunat lagi kita tanya orang jirang dia mana kubur dia, kita pergi situ solat jenazah. Dengan syarat ketika 5 tahun lepas, kita sudah balik. Maksudnya kalau umur kita 20, orang mati 5 tahun lepas, umur kita 15, maka boleh kita solat jenazah.
Umur kita 15. Tiba-tiba pergi rumah kawan kita, contoh, orang khabar, oh mati 13 tahun lepas. Contoh, 13 tahun lepas. Takkan 2 tahun kawan dah. Nak khabarnya contoh, mati 12 tahun lepas. Maknanya waktu tu dia umur berapa? Baru 3-4 tahun. Tak balik lagi. Maka tidak sah untuk dia solat jenazah. Sebab tu syarat solat jenazah, selama-lamanya kita boleh solat dengan syarat ketika orang tu mati, kita dah balik kiraan dia. Nah, kita baru tahu orang tu mati, maka kita boleh solat jenazah. Dan solat jenazah ni tuan-tuan, saya minta sambung lagi dah. Kita sembahyang tu. Bab solat kena perhabis juga. Dan solat jenazah ni, ada orang tanya saya soalan. Boleh ke tidak kita solat jenazah berulang kali? Maksud berulang macam mana? Kita sembahyang jenazah kat rumah. Kat rumah kita, ayah kita mati main kat rumah. Atau orang bawa pergi masjid, sembahyang pula. Boleh ke tidak tuan-tuan? Dan benda ni orang buat. Ada orang buat mayang jenazah yang anggap 2 kali banyak lagi pahala, 3 kali lagi banyak mayang kan. Boleh tak buat gitu? Sah tak semayang jenazah tu? Ingat deh, solat jenazah dituntut atas seorang dan ke atas satu mayat tu hanya sekali. Sekali atas diri kita. Bukan sekali atas orang ramai. Maksud dia gini, kita semayang jenazah, settle semayang jenazah, ada pula 10 lagi baru siapa terlewat, ada 10 orang. Dia boleh semayang jenazah untuk dia baru sekali. Tapi untuk jenazah yang sama, kita solat banyak kali, tidak dituntut buat gitu. Bahkan tidak disunatkan buat gitu. Lebih sunat untuk kita tinggal. Jadi sembahyang sekali sahaja. Dan kalau jenazah, tiba-tiba satu hari tu, nak mayang di surau ni contoh, ataupun di mana-mana, jenazah ada 2 orang. Mati. Kebetulan waktu yang sama. Dia nak sipang waktu yang sama. Adakah afdal kita solat seorang-seorang ataupun solat sekaligus untuk 2 orang? Ingat benda ni kita kena tahu, takut berlaku. Bini kita mati, pergi sejid, tiba-tiba ada lagi. Bini pok mak mati, bini pok mak mati gok. Apabila sebut mati, dia kena sebut bining. Tak sebut suami, sebab suami lambat nak mati lambat. Dia kena sebut bining. Nak afdal mayang seorang-seorang ke ataupun mayang sekaligus? Jawapan dia tuan-tuan disebut kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia kata apa? Wal afdal ifradu kulli jinazah bisalah illa ma'a khasyah nahwi taghayyurin bitakhir. Afdal kita solat jenazah seorang demi seorang, bukan sekaligus. Kecuali dibimbangi kalau solat seorang demi seorang, lambat nak pergi tandang menyebab dia bimbang takut mayat tu jadi busuk, jadi rosak, yang tu afdal sekaligus. Dengan makna apa? Kalau jenazah ramai, kampung tu bangunan utuh, 15 orang mati sekaligus. Maka kalau mayang seorang-seorang jadi lama tak? Lama. Maka waktu tu lebih baik solat sekaligus. Tapi kalau jenazah sikit, maka afdal solat seorang demi seorang. Antaranya sebab apa? Mayang seorang demi seorang, jenazah lijah, orang lain afdal jadi tu imam. Jenazah bedah, orang lain afdal jadi tu imam. Kalau mayang sekaligus, seorang je tu imam. Hak tu anak dia orang lain, hak tu anak dia orang lain. Jadi orang berlainan afdal. Jadi sembahyang seorang-seorang. Okey, dan kalau sembahyang jenazah beramai-ramai, contoh, kalau berlaku kat kampung kita orang mati ramai, bagaimana kita nak susung saf solat jenazah? Cara susunan dia gini tuan-tuan. Jenazah tu saf pertama lelaki dewasa, yang seterusnya kanak-kanak lelaki, yang seterusnya perempuan dewasa, yang seterusnya kanak-kanak perempuan. Tu susunan. Saf pertama lelaki dewasa. Maksud saf pertama bukan saf pertama macam kita sembahyang fardu, ni 1, ni 2, ni 3. Saf pertama bagi jenazah ialah saf depan tu imam, hak tu hak pertama. Kedua, contoh saya tu imam, ni saya dak tunjuklah, saya dak ngadap kiblat, contoh kiblat kau ni. Depan saya saf pertama, ni saf kedua, ni saf ketiga. Tu saf untuk jenazah lah. Yang pertama lelaki, kedua kanak-kanak lelaki, pertama dewasa lelaki, kedua kanak-kanak lelaki, ketiga dewasa perempuan, yang keempat kanak-kanak, yang keempat kanak-kanak perempuan. Tu cara susunan. Dan ketika sembahyang juga tuan-tuan, pernah tak biasa kita dengar orang sembahyang dia buat 3 saf untuk makmum. Kita walaupun contoh tiba-tiba sembahyang jenazah berlaku, kita sembahyang di mana-mana tak ada orang, ada sikit aja. Ada 7 orang je contoh. Maka susung juga biar jadi 3 saf. Sebab ada dalam hadis Nabi tuan-tuan, satu hari Nabi solat jenazah, ni dalam hadis. Nabi solat jenazah,
7 orang. Tahu tak tuan-tuan, Nabi susun warna soft. Nabi susun soft yang pertama, hak belakang Nabi 3 orang. Soft yang kedua 2 orang, soft ketiga 2 orang. 7 orang belakang Nabi, tapi Nabi buat 3 juga. Sehinggalah Imam Nawawi sebut, sunat apabila kita semayang jenazah, contoh masjid panjang. Panjang kalau kira 2 soft tu muat dah. Sampai ke ujung. Afdal juga, sunat juga, ejah. Orang ujung nung buat soft ketiga biar sama panjang. Kecuali ramai sangat tu tak muat 3 soft lebih lagi. Yang tu ejah biar jadi ganjil 3, 5. Tapi yang baiknya ejah kalau lebih sikit daripada tu biar jadi soft, biar cukup 3 soft. Dan orang yang afdal jadi tok imam tuan-tuan, ingat deh, apabila ada berlaku kematian, maka yang afdal kalau ayah mati, anak dia afdal jadi tok imam. Kalau anak mati, ayah afdal jadi tok imam. Kalau dia ada ayah, ayah dulu. Lepas ayah ada tok ki dia jadi tok imam. Kalau tak ada, anak dia afdal jadi tok imam. Kita pesan dah ke anak kita tuan-tuan. Orang puang pesan awal-awal ke anak kita. Cari lalu seorang anak kita kalau ada lelaki lagi, mak mati kat gini, mu jadi tok imam tu. Biar dia pandai yang jenazah, biar dia tahu kedudukan macam mana. Pesan dah ke anak kita. Kalau mak ayah kita tak ada dah lah. Pesan ke anak, biar dia jadi tok imam. Panggil mak. Mak mati kat gini mak. Mu kena jadi tok imam tu. Mak nak mak jadi tok imam. Atau mak pun tanya mak, dah bila mak nak mati dak habis jadi tok imam ke mak ya tu. Jadi tuan-tuan, kita kena pastikan ada anak kita yang boleh jadi tok imam. Afdal anak kita. Kalau kita mati ayah kita, tak ada ayah, anak kita yang jadi tok imam. Dah apa mu tak mau jadi tok imam ayah mu mati. Kita takut tengah-tengah mayang ayah buka mata. Dokkan buka mata mati dah. Jadi tuan-tuan, afdal anak kita untuk jadi tok imam. Dan solat ni juga tuan-tuan, waktu solat jenazah dia tidak ada waktu yang haram. Contoh kita pergi melawat kawan kita lepas asar. Kebetulan waktu tu je kita ada. Kan semua orang tahu solat selepas asar haram. Ya, kita nak sembahyang tu sembahyang ni tidak boleh sebelum zuhur, lepas subuh. Untuk solat jenazah dia tidak ada waktu haram. Sebab apa? Sebab solat jenazah ni dia solat yang sebab dulu, solat kemudian. Sebab apa sembahyang jenazah? Sebab jenazah tu mati. Boleh sembahyang jenazah. Macam solat sunat tahiyatul masjid juga, dia tidak ada waktu yang dilarang. Sebab apa sembahyang? Sebab masuk masjid. Yang tu panggil apa? Tidak dilarang untuk kita solat jenazah. Okey, tu berkait dengan solat jenazah. Bab tanang dak nak masuk malam ni. Bab tanang sekejap je, setengah jam je, cuma dak nak sebutlah pada malam ni. Dan lepas tanang saya akan cerita beberapa isu yang berkait. Berkait apa? Isu orang sirang air, isu hak tu imam tanya orang belakang tu apa yang kamu kata ke atas mayat ini, isu buat binaan, isu letak batu nesang, buat ni, banyak lagi isu-isu yang berkaitan yang saya tak nak sebut. Jadi saya buka soalan kalau ada soalan berkait dengan yang saya cakap malam ni, berkait dengan solat jenazah, kalau ada lah. Ada soalan tak? Yang tanang belaka ke bawah tu jangan tanya dah. Yang tu sebab saya tak setuh lagi. Saya akan setuh akan datang. Oh, jangan susah ngak. Dah lah haji tukang uruh jenazah. Kek lagi saya mati lagi haji uruh tu. Okey. Lepas kafan. Kena kain, okey? Kena basuh kain tu. Setakat yang boleh. Kena ambil lah air cuci, sembuh air sikit. Okey? Okey? Maknanya darah tu keluar selepas daripada tu. Selepas mandi. Maknanya darah tu memang berturutan keluar. Memang tak boleh nak halang dah. Memang tak boleh nak halang dah darah tu. Maksudnya letak okey.
Okey. Sama ada ganti yang baru ataupun basuh kain itu. Sebab nak semayang syarat dia wajib jenazah suci daripada najis. Gimana kalau tukar kain? Okey. Ya. Darah sentiasa. Okey. Kita boleh cari suatu benda untuk tutup. Tak faham guna tu? Tak faham. Dekat sikit. Apa main duk tepi saja okey. 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 Mula keluar, dok berhenti. Okey. Okey. Kalau basuh kain tu boleh je kan? Tapi benda tu keluar juga. Okey, cara dia gini je. Kita ambil hukum macam kita ni. Okey, saya jawab hok semayang dulu Contoh, kita nak semayang, darah kita dok berhenti. Contoh kena hok biasa darah dok berhenti kena benda pacak. Contoh darah dok berhenti. Saya nak tanya dulu tuan-tuan, kena buat mana kalau darah dok berhenti? Tengah semayang darah tu keluar. Saya nak tanya waktu dulu. Kita nak buat ke mana? Semayang sehingga darah tu berhenti, baru semayang. Terus semayang dengan darah keluar gitu. Cara dia, kita kena tutup sesuatu benda. Tutup selatik tak kira lah ambil kain ke. Darah keluar juga dalam tu, sah semayang. Sebab apa? Darurah pada waktu tu. Sama je dengan isu ni. Sebelum semayang, okey? Okey, dah tadi sebelum semayang juga. Dah yang kafan tadi sebelum semayang kan? Okey? Kena basuh kain tu. Kena buang darah tu. Bukan basuh semula, basuh dekat darah keluar tu lah. Sebab dia najis darah tu. Kecuali lepas kita lepas kita usaha yang mula-mula tu basuh, buang darah dia tu ataupun tukar kain lain, darah tu tak berhenti juga. Yang tu dimaaf pada syarak dah. Dah sebab keluar sokmah. Bukan maksudnya lepas kita darah tu kita tak nak halang dah. Okey. Dah akan terbuka, okey? Maknanya darah keluar sokmah. Sehingga bila? Biasanya. Maksudnya dia keluar tu lama. Apabila lama dia jadi dah kih darurah dah. Dia kih darurah dah jadi. Okey. Ya. Okey. Dah. Ya, apabila jadi gitu dia dah masuk dalam darurah dah. Wak saya khabar tadi, selagi boleh buat hilang. Tak boleh dah. Memang keluar sokma. Tak boleh nak buat berhenti. Tak boleh buat benda dah. Maka darah yang keluar kena juga kain yang tu dimaaf pada syarak. Dimaaf dah. Sebab tak boleh nak buat benda dah. Faham tak maksud saya? Sama juga dengan tadi tu. Memang darah pada keluar sokma. Mandi-mandi pun keluar sokma. Tak boleh buat benda dah. Maka sembahyang tu tetap sah macam biasa. Saya faham darah dia masuk. Maksud saya, darah tu walaupun bukan darah dia, darah tu tetap najis. Darah tu tetap najis walaupun darah orang. Sama je. Ia bukan atas isu darah kita ke benda apa. Yang najis tu sebab darah. Bukan sebab darah kita. Tak kira darah mana-mana pun. Macam kita semayang kena darah orang lain. Tak sah kat semayang kita. Cuma yang kita tadi tu memang tak nak halang dah. Memang keluar semua boleh buat benda dah. Maka yang tu jadi dimaaf pada syarak. Faham tak? Dimaaf pada syarak. Jadi boleh teruskan je lah pengebumian dia. Tak boleh nak buat benda dah. Dia panggil dah masuk dalam kisah darurah dah.
Cuma saya khabar tadi, kalau benda keluar, lepas tu basuh, lepas tu dok keluar dah, tak apa, tak ada masalah lah. Tapi orang ni keluar juga, dia nak halang, maka sudah darurah dah. Jadi boleh teruskan. Kalau tunggu juga, esok tanam. Jadi tak boleh, sebab ia segera lebih utama. Segera, Nabi suruh segerakan urusan jenazah. Sehingga kan Nabi marah, buat lambat-lambatkan. Jadi yang tadi tu, kalau tunggu, jadi mana? Tunggu jadi melewatkan, takut jenazah jadi busuk, jadi kohor tu, maka waktu tu sudah darurah, maka ke bumi macam biasa, solat macam biasa. Tak ada masalah. Kalau dengan syarat memang darurah, dia nak buat benda dah. Tak ada masalah. Jadi dulu berlaku gitu, lepas tu buat mana dulu? Lepas tu keluar juga, tak apa. Okey? Okey? Tak apalah, tak boleh buat benda dah. Macam kisah sama yang tadi tu, kita tutup, kita darah kena pacak, ataupun kena luka, kita letak kain, kita semayang, darah keluar tak? Keluar. Sah semayang kita. Sah, tak ada masalah. Isu dia sama sahaja. Lalu berlaku ke jenazah tu tadi. Macam kita semayang lah, saya beri contoh, nak beri kita faham, darah mengalir tak berhenti, kita nak semayang, kita letak je tu benda kain kapah, kita nak tutup daripada darah tu ngateriti. Jadi darah tu keluar duduk situ. Walaupun darah tu keluar, semayang tetap sah. Sama juga dengan isu tadi. Darah tu tetap keluar, tapi bukan keluar ngateriti, duduk situ sebab kita tutup dah. Sah semayang, teruskan macam biasa. Jadi hak buat dulu betul je lah, tak ada masalah. Tapi kalau salah buat, tak salah dah, tanang dah. Gitu setakat yang saya tahu gitulah. Tapi kalau kata tengah mandi tu kena sambil cuci air, yang tu saya nampak Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama Islam ni sampai tahap susah. Jadi payah tau lah, nyanyi orang tekan simbah air oleh mayang dia. Alah tu imam ulok kena simbah. Jadi gitulah. Afdal mayang seorang-seorang kalau jenazah sikit. Jangan tukar tu. Kalau jenazah tu sikit, macam 2 orang je, 3 orang, ramai dah. Afdal mayang sekaligus. Yes, mayang dia sah. Cuma kalau sikit, afdal seorang-seorang. Okey. Jadi lambat. Afdal buat sekaligus. Ia yang seorang-seorang ni, kalau tak ada benda, dok bimbang lewat, dok bimbang mayat jadi busuk, afdal seorang-seorang. Lapang. Tapi tiba-tiba ada nak kejar benda belaka tu, buat sekaligus. Dia tengok atas keadaan. Tapi kalau tak ada waktu lapang molek, tak ada benda, dok bimbang waktu panjang, dok bimbang mayat jadi busuk, afdal seorang-seorang. Memang disebut dalam kitab. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, memang afdal seorang-seorang. Tapi kalau waktu memang, kalau main seorang-seorang, 3 orang ni, lambat pula lagi nak kejar garik itu pula, afdal sekaligus. Gitu. Okay, ada ke soalan? Ada orang yang ada soalan? Awal gini tuan-tuan. Mas tengah aku. Awak jelinjang konong. Tuan-tuan tak apa. Rumah jauh, saya ni dekat. Ada soalan? Orang puan ada soalan? Dah, siapa tanya soalan, dia tak mau mati. Ada soalan ke? Bab-bab sembahyang jenazah ke tak ada? Saya banyak lagi nak cakap ni. Kait lagi bab kait dengan tanang sikit, patut isu-isu yang berkait dengan jenazah. Kan banyak tu dengan isu kan. Jiru air. Tak apa jiru air yang. Ayah dah harga dalam kubur tu. Contoh. Mujum mak ia suruh jiru dengan air ni. Dah kalau mak ia suruh jiru dengan air tepeng, dok air tepeng je curah dah tu. Sebab apa jiru air? Dia kena ada sebab dia. Kita jangan salah benda ni, takut kita jadi syirik ke benda. Dia ada sebab belaka. Ada sebut ulama sebut gitu gini, sebut gitu gini. Banyak benda. Kita buat binaan, kita letak batu nesang, kita tanam pokok dalam kubur. Dia ada benda-benda yang berkaitan. Yang tu memang tak ada malam ni. Yang tu kita sambung pada minggu depan. Saya cakap bab tanam dengan isu-isu yang berkait dengan jenazah ni lah, dengan urusan jenazah. Jadi kalau ada soalan boleh tanya. Kalau saya dok jawab, saya dok bimbang sebab haji ada. Sebab orang yang urus jenazah ke apa ni, ada benda-benda dia boleh jawab. Okey, baik, sekadar itu saja untuk malam ni. Saya minta maaf banyak segala salah dan silap. Dan kalau saya ada benda yang saya salah khabar, tuan-tuan tegurlah saya. Haji pun boleh tegur saya. Ada benda yang saya khabar salah, khabar ke saya akan
apa ni, saya akan khabar balik benda yang saya khabar salah. Sebab apa? Kita sama-sama belajar, kita sama-sama, kita ni sama-sama belajar. Bukan bermakna saya duduk depan dan saya pandai, tidak. Sama-sama kita berkongsi. Jadi minta maaf banyak sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi